Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang berusaha Encik Romaino bin Rabu, pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Seterusnya yang berusaha Dr. Haji Muhammad bin Haji Nordin, Ketua Jabatan Pendidikan Islam, iaitu JAPIM IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, barisan para pensyarah, staf IPG Kampus Pendidikan Teknik, seterusnya siswa-siswi pendidik IPG Kampus Pendidikan Teknik, dan para penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah dan rahmatnya, Allah telah memberikan kita lagi kesempatan untuk melalui kehidupan di atas muka bumi ini. Ini bermakna Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk menginsafi kesilapan, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri kita. Jadi sama-samalah kita sentiasa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan hari ini adalah lebih baik daripada semalam. Dan insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ini, pada pagi Jumaat ini, seperti biasa kita telah mulakan sebentar tadi dengan membaca surah Al-Kahfi. Kemudian kita teruskan dengan majlis ilmu, iaitu kuliah duha. Insya-Allah kita mengambil keberkatan pada pagi ini dengan menimba ilmu, dan kita mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menimba ilmu Allah, maka Allah akan permudahkannya jalan untuk ke syurga. Dan Nabi menyebut lagi, dan tidaklah satu kumpulan itu yang berkumpul dalam mana-mana rumah Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka membaca Al-Quran dan terus mempelajarinya, melainkan Allah akan memberikan pada mereka sakinah, iaitu ketenangan, dan akan diliputkan ke atas mereka rahmat, dan serta dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah juga menyebut nama mereka kepada sekian malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kita baru saja menempuh tahun baru, dan tahun ini ialah tahun 1443 Hijrah, di mana fasa tersebut adalah satu fasa yang sangat lama, berbanding dengan peristiwa agung hijrah yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan insya-Allah pada pagi yang penuh berkat ini juga saya akan membicarakan topik yang berkaitan dengan hijrah. Para penonton yang dikasihi sekalian, untuk permulaannya adalah lebih baik kalau saya ingin membawa kepada anda semua untuk kita sama-sama memahami dahulu perkara yang berkaitan dengan sistem kalender hijrah ini terlebih dahulu. Kita tak masuk pada topik berkaitan dengan bagaimana peristiwa hijrah dan sebagainya. Cuma kita nak bahaskan lebih dahulu ialah bagaimana terhasilnya sistem kalender hijrah ini. Marilah sama-sama kita berkenalan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan sistem kalender yang kita guna pakai ini, ataupun dikenali sebagai takwim hijrah ini, ataupun kalender hijrah, supaya kita lebih kenal dan lebih faham mengapa dia digunakan dalam masyarakat Islam. Kenapa kita memerlukan dua kalender, kita pakai dua kalender, satu kalender Masihi, satu lagi kalender hijrah. Okey. Takwim hijrah ini merupakan takwim rasmi umat Islam dalam pelbagai urusan, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ini kita sedia maklum. Dalam penentuan musim haji misalnya, dalam penentuan puasa, jadi hari raya dan sebagainya, dia sangat berkait rapat dengan kalender hijrah ini. Okey. Manakala ada satu lagi kalender
iaitu yang kita selalu guna pakai dalam urusan rasmi, iaitu kita panggil sebagai kalender Masihi, merupakan dia menggunakan sistem Syamsiah, iaitu berpandukan pada peredaran matahari, dan dia berbeza dengan takwim hijrah ini kerana kita berpandukan pada peredaran bulan yang mengelilingi bumi, dan ini merupakan perbezaan yang ketara. Okey. Dan kalau takwim miladiah ni berasal daripada takwim Julian yang diperkenalkan sejak tahun ke-46 sebelum Masihi dan digunakan oleh orang Rom. Kemudian ketika kelahiran Al-Masih, Isa Al-Masih, Nabi Isa AS, tarikh lahir Nabi Isa itu dijadikan sebagai rujukan takwim oleh orang-orang Kristian dan dinamakan sebagai takwim miladiah, di mana milad ini dalam bahasa Arab yang bermaksud kelahiran, atau juga dikenali sebagai takwim Masihi, sempena dengan gelaran Al-Masih bagi Nabi Isa AS. Dan seterusnya telah diperbaiki dan dinamakan sebagai takwim Gregoria dan mula digunakan secara rasmi pada tahun 1582 Masihi. Jadi persoalan sekarang, bagaimana takwim hijrah ini muncul? Bagaimana takwim hijrah ini muncul? Okay, kalau kita lihat pada zaman dahulu, pada zaman masyarakat Arab ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka sering menamakan tahun, sistem berkaitan dengan nama-nama tahun ini mengikut peristiwa besar yang berlaku ketika tahun tersebut. Jadi dia tidak ada perkiraan yang spesifik, maknanya tahun pertama, tahun kedua ataupun 1200 dan sebagainya, tidak ada. Cuma mereka refer untuk merujuk pada tahun bilakah sesuatu itu, atau pada tahun bilakah dia merujuk pada apa peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Hal ini kita boleh lihat, okey, kita boleh lihat apabila bila kita merujuk pada tarikh ataupun tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita akan dengar orang akan sebut Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan sebagai tahun gajah? Kerana pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku satu peristiwa yang sangat besar apabila tentera Abraha ingin menyerang, membawa gajah-gajahnya sekali untuk menyerang Kaabah. Maka atas sebab itu tahun itu dikenali sebagai tahun gajah. Selain itu, selain dirujuk sebagai tahun gajah, ada juga tahun lain, iaitu pada tahun 461 Masihi, dikenali oleh masyarakat jahiliah Arab ketika itu sebagai tahun Uzur. Kenapa dinamakan sebagai tahun Uzur? Kerana pada tahun tersebut berlakunya pertelagahan manusia yang sangat dahsyat. Maka pertelagahan masyarakat Arab ketika itu sangat dahsyat dan dinamakan pada tahun tersebut adalah tahun Uzur. Okay, jadi mereka juga mengambil peristiwa-peristiwa besar yang lain seperti dengan runtuhnya empangan Ma'arid. Jadi tahun tersebut dikenali sebagai tahun pecahnya empangan Ma'arid. Kemudian ada tahun yang berlaku di mana datuk moyang kepada Nabi Muhammad meninggal dunia, maka nama tahun tersebut dirujuk sebagai tahun meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Ini salah seorang daripada moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tahun dikenali sebagai tahun peperangan Fujar, kerana berlaku peperangan yang melibatkan kabilah-kabilah Arab ni sampai mereka melanggar bulan-bulan yang diharamkan berperang. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini bahawa kebiasaan mereka, masyarakat Arab ketika itu, menjadikan peristiwa besar sebagai rujukan untuk mereka mengingat tahun. Jadi kalau ditanya bilakah benda ini berlaku, mereka akan rujuk pada, oh, ini berlaku ketika empangan Ma'arid pecah, tahun kedua selepas empangan Ma'arid pecah, contohnya. Ataupun mereka kata tahun ketiga selepas tentera Abraha menyerang Mekah. Jadi mereka refer kepada peristiwa dalam merujuk tahun. Ini yang digunakan ketika itu. Bahkan ketika awal keislaman pun mereka juga sering merujuk pada peristiwa-peristiwa besar, tetapi peristiwanya berkaitan dengan ibadah. Contohnya pada tahun pertama hijrah,
pada asalnya tahun pertama hijrah itu dikenali sebagai tahun azan. Kenapa dikenali sebagai tahun azan? Kerana pada tahun tersebut disyariatkan kepada umat Islam untuk melaungkan azan sebelum untuk menunaikan solat, untuk memberi peringatan bahawa telah masuknya waktu solat. Maka atas sebab itu tahun itu dikenali sebagai tahun azan. Kemudian diikuti pada tahun yang kedua dinamakan sebagai tahun izin berperang, tahun ketiga hijrah sebagai tahun puasa. Kerana apa? Kerana pada tahun tersebut disyariatkan, diperintahkan agar umat Islam untuk berpuasa. Dan pada tahun keempat dikenali sebagai tahun zakat ataupun tahun korban. Tahun ke-9 dinamakan sebagai tahun Al-Bara'ah kerana pada tahun tersebut turunnya surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Dan pada tahun ke-10 dikenali sebagai tahun Wada', ini tahun perpisahan. Kerana ketika itulah berlakunya haji Wada' di mana Nabi Muhammad merupakan tahun terakhir sebagai tanda perpisahan kepada umat Islam, dan atas dasar peristiwa itu berlaku, maka tahun ke-10 hijrah dikenali sebagai tahun perpisahan. Dan pada tahun ke-10 ini, ketika peristiwa haji wada' ini atau haji perpisahan ini berlaku, Allah turunkan ayat yang ke-36 dalam surah At-Taubah. Kerana ayat ini menyentuh secara langsung sikap golongan kafir Quraisy yang ketika itu mencampuri susunan takwim bagi tujuan menjaga kepentingan mereka. Memang masyarakat Arab ketika zaman jahiliah sekalipun memang dah diketahui bahawa dalam 12 bulan adanya 4 bulan dia dipanggil sebagai bulan haram. Bulan haram ni bukannya bulan itu bulan malapetaka ke bulan kita panggil bulan wabak dan sebagainya, bukan. Dinamakan sebagai bulan haram kerana bulan itu dianggap sebagai bulan yang mulia. Di bulan tersebut tidak dibenarkan berperang. Diminta untuk menghormati bulan tersebut. Tetapi masyarakat jahiliah sebelum itu, disebabkan mereka ini suka berperang, apa-apa sahaja peristiwa yang berlaku ataupun apa sahaja persengketaan walaupun sedikit sahaja, mereka akan memilih jalan berperang. Maka atas sebab itu ada yang apabila mereka berlaku tersebut di bulan yang diharamkan berperang, mereka akan kata, oh bulan ni dah habis dah. Dah habis dah, semalam dah habis dah bulan ni, maka kita boleh perang dah. Ataupun ada yang memang tak memedulikan bahawa bulan ni bulan haram ke tak bulan haram ke, mereka akan perang juga. Jadi Allah sentuh hal tersebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang dikenali sebagai bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menginaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Jadi sidang penonton yang dikasihi sekalian, timbul persoalan, okay? Bila bermulanya kalender hijrah ini digunakan. Okay? Untuk makluman semua bahawa kalender hijrah ini mula diperkenalkan pada tahun ke-17 hijrah. Ini 17 tahun selepas berlakunya peristiwa hijrah, barulah wujudnya satu kalender yang dinamakan sebagai kalender hijrah. Di mana ketika itu pemimpin ketika itu diperintah oleh Khalifah Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua. Ini pada tahun 638 Masihi. Dan ketika itu menjadi satu isu apabila dalam sistem pentadbiran yang dipimpin oleh Saidina Umar ini dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan surat menyurat. Apabila Saidina Umar dapat surat daripada Abu Musa Al-Ansyari, jadi tidak disebutkan tarikhnya dalam surat tersebut. Jadi dia menyukarkan. Dan juga Saidina Umar telah dapat satu sepucuk surat daripada Gubernur Mesir yang mencatatkan bulan Sya'ban. Hanya bulan sahaja, bulan Sya'ban, syuhur Sya'ban, tetapi tidak diketahui tahun bila. Jadi atas faktor tersebut,
maka Saidina Umar merasakan perlunya ada satu sistem tarikh ataupun sistem kalender yang khusus untuk digunakan dalam pemerintahan Islam. Dan juga maafkan saya, ada satu lagi peristiwa lain yang berlaku di mana Saidina Umar juga telah mendapat sepucuk surat daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ya'la ibni Umayyah daripada Yaman, yang mencatatkan tarikh, nama bulan serta tahun yang diasaskan daripada tarikh hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat yang ketiga ini, surat daripada Ya'la ibni Umayyah ini yang tinggal di Yaman, dia telah menulis surat kepada Saidina Umar. Tetapi ketika dalam penulisan surat tersebut, Ya'la ini telah meletakkan hari, bulan dan juga tarikh dan juga tahun dengan merujuk tahun hijrah. Dan dia memulakan sebagai dengan menjadikan tahun permulaan hijrah itu sebagai tahun merujuk kepada sistem kalender Islam. Melihat kepada surat yang ditulis oleh Ya'la ini, menyebabkan Saidina Umar merasa tertarik dengan susunan tarikh yang ditulis oleh Ya'la ini. Akhirnya beliau mengadakan satu mesyuarat dengan para sahabat pada hari Rabu 20 Jamadil Akhir, iaitu tahun ke-17 Hijrah, dan seterusnya mereka telah sepakat untuk memutuskan bahawa takwin Islam itu disusun bermulanya pada tahun Hijrah. Pada tahun bermulanya hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, maka dia dianggap sebagai permulaan kiraan tahun dalam sistem kalender hijrah ini. Dan tarikh 1 Muharram digunakan sebagai merujuk pada tahun yang ataupun permulaan bagi kalender yang baru. Kenapa digunakan sebagai bulan Muharram? Kerana banyak pendapat menyatakan bahawa bulan Muharram ni dianggap sebagai bulan permulaan setelah umat Islam selesai melaksanakan pelbagai ibadah, khususnya ibadah yang besar, iaitu ibadah haji. Telah selesai menunaikan haji, maka pada bulan berikutnya dianggap sebagai permulaan tahun yang baru, dengan menjadikan Muharram itu sebagai bulan yang pertama dalam sistem kalender hijrah ini. Atas sebab itu Muharram dipilih sebagai bulan yang pertama, dan ini tidaklah bermakna bahawa hijrah Nabi itu berlaku pada bulan Muharram. InsyaAllah kita akan bahaskan selepas ini nanti bilakah yang sebenarnya tarikh hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagi menjawab persoalan bilakah tarikh sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebenarnya terdapat beberapa pandangan. Ada yang menyatakan Nabi berhijrah pada bulan Safar, dan ada pula yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Tapi yang jelas Nabi Muhammad tidak berhijrah pada bulan Muharram, walaupun kita menyambut tahun baru hijrah pada setiap 1 Muharram kannya tarikh Nabi berhijrah. Mengikut pendapat yang kita kata boleh kita terima, dia berlaku sama ada di bulan Safar dan juga bulan Rabiul Awal. Dan perbezaan pendapat di antara bulan Safar dan bulan Rabiul Awal ini pun disebabkan ada pandangan yang menyatakan bahawa hijrah Nabi dikira ketika Nabi keluar daripada rumah, dan ada pula pendapat menyatakan bahawa hijrah Nabi dikira apabila Nabi keluar daripada Gua Sur dan menuju ke Madinah, maka hari tersebut dianggap sebagai permulaan hijrah. Jadi perbezaannya disebabkan kerana tarikh pada bulan Safar tersebut ada menyatakan bahawa Nabi keluar daripada rumah 27 Safar. Ada juga yang mengatakan bahawa Nabi keluar rumah pada 28 Safar. Dan ada juga yang mengatakan Nabi keluar daripada rumah awal lagi, iaitu pada 26 Safar. Dan kemudian Nabi tidak terus bergerak ke Madinah. Nabi menggunakan strategi baginda. Nabi telah memilih jalan yang lain dan Nabi berada di Gua Sur selama 3 malam. Namun semua pandangan ini bersepakat bahawa tarikh Nabi mula keluar daripada Gua Sur
dan menuju ke Madinah ialah pada 1 Rabiul Awal. Okay, menurut pandangan Syekh Al-Mubarakfuri, dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW meninggalkan rumah pada 27 Safar dan baginda telah bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Ini malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad. Dan pada hari Isnin, iaitu pada 1 Rabiul Awal, baginda telah keluar daripada gua dan menuju ke Madinah. Baginda sampai di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, yang bersamaan dengan 23 September 622 Masihi. Baginda berada di Quba selama 4 hari, iaitu hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Pada hari yang kelima, iaitu pada hari Jumaat, iaitu 12 Rabiul Awal, baginda telah sampai ke Madinah. Ini menurut pandangan Syekh Al-Mubarakfuri. Manakala menurut Al-Hafiz Ibn Katsir menyatakan pula dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, adapun hijrah Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal, setelah tahun perutusan Nabi, dan ia berlaku pada hari Isnin. Maka ini jelas menunjukkan bahawa Nabi telah berada di Gua Sur, sama juga seperti pandangan Al-Mubarakfuri ini. Dia kata ialah pada malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad, dan keluar daripada Mekah ke Madinah ialah pada hari Isnin. Jadi dengan penjelasan ini, maka dengan penjelasan ini dapatlah kita fahami bahawa kita boleh ubah persepsi jika sebelum ini kita beranggapan bahawa hijrah Nabi berlaku pada bulan Muharram. Sebenarnya hijrah Nabi berlaku ialah pada bulan Safar, dan ada pendapat menyatakan dia berlaku pada Rabiul Awal. Dan tarikh 1 Rabiul Awal itu disepakati oleh banyak ulama sebagai hari Nabi keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Allah SWT telah merakamkan dalam surah Taubah ayat 40 gambaran bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar ketika dalam gua, bagaimana perasaan yang dilalui oleh mereka, bagaimana perasaan dan bagaimana Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan kalamullah. Jadi untuk mengetahui situasi ini, marilah sama-sama kita menghayati intisari dan juga bacaan daripada surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Maksudnya, kalau kamu tidak menolong, tidak menolong Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolong baginda, iaitu ketika kaum kafir, kaum musyrikin di Mekah mengeluarkan Nabi Muhammad daripada negeri Mekah, sedangkan dia berserta dengan seorang sahabat yang berlindung di dalam gua. Pada ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera, yakni para malaikat yang kamu tidak dapat lihat. Dan Allah menjadikan seruan, yakni syirik orang kafir, berada terbawah dan kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah lah, yakni Islam lah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah melalui satu ujian dan cabaran ketika hendak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan ketika berada bersembunyi dalam gua pun berlakunya peristiwa yang menyebabkan Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar dengan berkata, janganlah risau, janganlah gentar, janganlah kamu takut, kerana Allah
bersama dengan kita. Yang ini ayat ini telah memberi merupakan satu motivasi dan juga memberi ketenangan kepada Abu Bakar yang berada dalam keadaan mungkin risau ketika itu apabila memikirkan keselamatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita membahaskan cerita Nabi berada dalam gua, maka kita tidak dapat lari juga dengan kisah-kisah yang biasa kita dengar berkaitan dengan merpati, berkaitan dengan sarang labah-labah dan sebagainya. Maka kita akan lihat satu persatu, adakah peristiwa ini dinyatakan dalam mana-mana kitab ataupun tidak. Berkaitan dengan kisah sarang labah-labah di pintu Gua Sur, para ulama telah berbeza pendapat dalam menilai antara kesahihan kisah ini, sama ada dia boleh diterima ataupun tidak. Sebelum kita menyatakan beberapa pandangan ulama berkaitan kisah ini, maka adalah baiknya kita datangkan sumber kisah ini terlebih dahulu. Sebelum kita melihat perbahasan sama ada cerita ini diterima atau tidak, mari kita lihat terlebih dahulu daripada mana sumber cerita ini diambil. Menurut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya maka kaum musyrikin menjejaki kesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka tiba di sebuah bukit, mereka tercari-cari. Lalu mereka menemui sebuah gua dan mereka terlihat sarang labah-labah di pintu gua. Mereka berkata sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua ini, pasti tidak ada sarang labah-labah di pintu gua. Maka kaum musyrikin berada di gua tersebut selama 3 malam. Hadis ini riwayat Ahmad, manakala Syekh Su'aib menilaikan sanad hadis ni sebagai hadis dhaif, tetapi dia ada dalam riwayat Ahmad. Selain itu terdapat juga dalam riwayat yang lain, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila melihat seorang lelaki di hadapan gua, "Ya Rasulullah, innahu la yarana." Faqala, "Kalla, inna malaikah tasturuna bi ajnihatiha." Maksudnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki tersebut akan melihat kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak sesekali, kerana sesungguhnya malaikat telah menutup kita dengan sayapnya." Riwayat At-Tabrani di Mu'jam Al-Kabir. Jadi seterusnya kita lihat apa pandangan ulama berkaitan dengan kedua-dua kisah ini. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang diambil oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah, menyatakan bahawa sanad hadis ini adalah hasan. Dia merupakan antara yang terbaik diriwayatkan pada kisah sarang labah-labah di pintu gua. Kita sedia maklum bahawa Ibn Katsir ni antara orang yang sangat keras dalam meneliti kisah-kisah Israiliyat. Jadi dan sekiranya dia bawa kisah tersebut dalam kitabnya, sama ada kitab tafsirnya ataupun kitab Bidayah wa Nihayah ni, dia akan nyatakan status hadis tersebut dan pandangan beliau terhadap hadis tersebut. Jadi Ibn Katsir kata sanad hadis ini adalah baik dan dia merupakan antara yang terbaik yang diriwayatkan untuk kisah sarang labah-labah ini. Ibn Katsir juga mendatangkan satu riwayat yang mursal, yakni riwayat yang tabi'in terus ambil daripada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara sahabat. Daripada Hasan Al-Basri, dan riwayatnya adalah hasan dengan keadaan untuk dijadikan syahid, yakni penyokong kepada riwayat Ibn Abbas. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bertolak ke gua manakala kaum Quraisy datang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka melihat terdapatnya sarang labah-labah di pintu gua. Sambil mereka berkata tidak ada sesiapa yang memasukinya. Dalam ini dinukilkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Manakala Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari dia juga mengatakan bahawa Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada hadis Ibn Abbas dengan sanad yang hasan. Sedang penonton yang dikasihi sekalian, melihat daripada pandangan daripada Al-Hafiz Ibn Katsir dan juga Al-Hafiz Ibn Hajar ini, maka saya cenderung mengatakan bahawa kisah sarang labah-labah ini sabit, kerana kedua-dua ulama ini yang cukup hebat ni telah menukilkannya dalam kitab mereka. Bahkan kisah ini juga diriwayatkan juga dalam banyak kitab-kitab sirah. Dan walaupun mungkin ada pertikaian terhadap sanad hadis yang terdapat
dalam kisah sarang labah ini. Namun kita boleh mengambilnya sebagai pengajaran seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qisasihim ibaratan liulil albab. Dan sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Okey, selain daripada kisah sarang labah-labah tadi, terdapat juga satu kisah lain iaitu berkaitan dengan burung merpati. Mungkin kita sering mendengar kisah burung merpati yang berada di hadapan gua. Kisah ini diriwayatkan dan dinukilkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, di mana Ibnu Katsir menyebut dalam kitabnya, beliau menyatakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maksudnya lihatlah kamu ke dalam pintu gua, maka mereka yakni kaum musyrik mendatanginya sehinggalah jarak kira-kira 50 hasta. Tiba-tiba ketika mereka sedang menghampiri pintu gua tersebut, mereka terlihat 2 ekor burung merpati, lalu mereka pun kembali. Apa yang menyebabkan kamu tidak melihat dahulu apa yang ada di dalam gua? Apabila wakil daripada kaum musyrik itu ditanya oleh rakan-rakannya lain, dia menjawab, aku telah melihat bahawa di hadapan pintu gua tu terdapatnya 2 ekor burung merpati dan aku ketahui mustahil ada orang di dalamnya. Ini Ibnu Katsir sendiri nukilkan dalam kitabnya. Tetapi Ibnu Katsir juga dia menyatakan bahawa hadis ini merupakan hadis yang ganjil, di mana beliau menyatakan hadis tentang burung merpati ini adalah teramat ganjil daripada wajah hadis, ataupun beliau menyatakan bahawa walaupun dinyatakan dalam kitabnya, tetapi beliau sendiri merasa ada keraguan terhadap kisah tersebut. Menurut Imam Az-Zahabi, dia menyatakan bahawa salah seorang perawi dalam sanad hadis tadi adalah orang yang tidak dikenali. Jadi dia merasakan ragu tentang hadis tersebut. Bahkan juga menurut dalam kitab Majma' Az-Zawaid juga menyatakan pada riwayat ini terdapatnya sekumpulan perawi yang tidak dikenali. Okey, jadi oleh sebab itu maka sebahagian ulama menyatakan bahawa kisah burung merpati ini tidak sabit. Tidak sabit dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Di dalam peristiwa hijrah, kalau kita melihat kronologinya, setelah 3 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Sur dan Rasulullah mula bergerak menuju ke Madinah. Dalam perjalanan tersebut, ketika salah seorang daripada musyrikin Mekah, iaitu Suraqah bin Malik, dia mendapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi berhijrah dan beliau dengan pantas, dengan segeranya cuba mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Suraqah bin Malik ini banyak disebut dalam kitab-kitab hadis. Okey, jadi kalau kita lihat bagaimana kisahnya, kata Suraqah bin Malik, aku arahkan kudaku untuk membawa aku sehingga hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kudaku tergelincir, lalu aku terjatuh. Aku bangun semula, lantas menghulurkan tanganku ke dalam sarung anak panah dan aku keluarkan beberapa anak panah. Dengan anak panah itu aku cuba membuat ramalan. Adakah aku dapat memudaratkan mereka ataupun tidak? Tetapi yang terbitnya ialah perkara yang tidak disukai. Aku pun terus menunggang kudaku dan aku tidak pedulikan ramalanku. Kudaku membawa aku semakin hampir sehingga aku mendengar bacaan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling sedikit pun, tetapi Abu Bakar yang banyak berpaling. Tiba-tiba kaki hadapan kudaku terbenam ke dalam bumi hingga ke peras lutut, lalu aku terjatuh lagi. Aku bangun dan menarik kudaku, tak kala sudah hampir kakinya mahu keluar dan ia sudah mula berdiri betul, tiba-tiba kelihatan di hadapanku debu-debu yang berkilauan di langit seperti asap. Dalam riwayat ini dinyatakan bahawa Suraqah cuba mengejar Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Ketika Suraqah ni hampir dengan Rasulullah dan Abu Bakar, kuda ni terjatuh. Kaki kuda ni terjatuh dan disebabkan kepercayaan masyarakat jahiliah ketika itu, mereka suka meramal nasib. Jadi Suraqah dia cuba mengamal nasib. Dengan mengambil anak panah dia cuba tengok adakah dia berjaya mengejar atau memudaratkan Nabi ataupun tidak. Dia tengok, dia kata dalam ramalan tersebut nyatakan bahawa dia tidak berjaya. Jadi dia tak pedulikan ramalan tu, dia pun kejar lagi sekali. Sehinggalah kali yang kedua, ketika dah nak hampir dah, dan dia juga menceritakan bahawa suasana ketika itu hanya yang didengar ialah Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran dan Rasulullah tak berpaling pun.
Yang banyak berpaling ialah Abu Bakar. Dan ketika Surakah ni semakin hampir dengan Rasulullah, nak mengejar dah nak hampir dengan Rasulullah, maka ditakdirkan bahawa kuda dia terjatuh lagi sekali, dan ketika itu dia melihat debu asap yang tebal. Okay, kisah berkaitan dengan Surakah ini boleh kita lihat lagi dalam kitab sirah yang lain seperti Sirah Ibn Hisham, dalam kitab Bidayah wa Hinayah, dan juga dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, juga dalam kitab Fiqh Sirah. Maknanya kisah ini sangat popular dan dia merupakan kisah yang benar, di mana Surakah cuba mengejar Rasulullah SAW dan tidak berjaya. Jadi cerita ini memang sabit bahawa dia memang termasuk dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya, ketika Rasulullah SAW telah hampir sampai ke Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak terus masuk ke Madinah. Sebaliknya Nabi Muhammad tinggal terlebih dahulu di satu tempat yang bernama Quba. Dan sinilah masjid yang pertama dalam Islam telah dibina, iaitu dikenali sebagai Masjid Quba. Cuma ada perbahasan juga, pertikaian dalam menentukan berapa lama Rasulullah SAW berada di Quba. Pendapat, kalau dilihat ni, dia adanya dua pendapat menyatakan pertama bahawa Rasulullah di Quba ialah selama 4 malam, dan ada juga riwayat yang lain mengatakan bahawa Rasulullah berada di Quba ialah selama 14 malam. Masjid Quba merupakan sebuah masjid yang sangat istimewa, kerana masjid ini merupakan sebuah masjid yang dibina dalam Islam pasca hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah telah sampai di sebuah perkampungan Quba, jarak di antara Quba ini ke Madinah ataupun ke Yasrib, nama asal Madinah, kira-kira dalam 10 km, di mana Rasulullah dan para sahabat berehat di situ, sehinggalah seorang sahabat yang bernama Ammar mencadangkan agar didirikan tempat untuk beristirahat. Dan akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk sama-sama membina sebuah masjid. Sebagai tempat untuk beribadat dan sebagai tempat untuk beristirahat. Dan kehebatan Masjid Quba ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, yang mana maksudnya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, iaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, melakukan solat di dalam Masjid Quba adalah sama pahalanya dengan melakukan umrah. Oleh itu, dengan jaminan oleh Rasulullah SAW bahawa siapa yang bersolat di dalam Masjid Quba ni pahalanya sama seperti orang menunaikan umrah, maka tidak heranlah masjid ini sentiasa ramai orang. Bahkan ramai apabila melakukan umrah misalnya, mengambil peluang untuk menziarahi Masjid Quba ini dan mengambil berkatnya untuk solat di dalam masjid tersebut. Bayangkan kita berada di sebuah masjid yang asas pembinaannya dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Sangatlah hebat, dan seharusnya sekiranya kita berkesempatan untuk ke sana, kita ambillah peluang untuk menziarahi Masjid Quba ini. Menurut penulis Ar-Rahiq Al-Maktum dan juga pendapat Ibn Ishaq sendiri, ini dalam kitab Sirah Ibn Hisham dan juga kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, mereka menyatakan bahawa Rasulullah SAW berada di Quba selama 4 malam. Di mana menurut mereka Rasulullah SAW tiba di Quba ialah pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal bersamaan dengan hari Isnin. Jadi 8, 9, 10, 11, iaitu sampailah hari Khamis, dan seterusnya pada hari Jumaat, iaitu pada 12 Rabiul Awal, Rasulullah dan rombongan baginda telah sampai ke Yasrib, iaitu Madinah, bersamaan dengan hari Jumaat. Suasana di Yasrib ketika itu, di mana setelah mereka mendapat perkabaran bahawa Rasulullah SAW telah melakukan hijrah, maka kaum muslimin yang berada di Madinah sangat menanti-nantikan akan Rasulullah, di mana golongan penduduk asal Madinah sendiri pun menanti-nantikan. Begitu juga
kaum muslimin yang telah berhijrah terlebih awal daripada baginda Rasulullah SAW juga ternanti-nantikan akan kehadiran Rasulullah SAW. Bayangkanlah ketika itu tiada lagi perkhidmatan telefon, jadi tiada lagi perkhidmatan WhatsApp dan sebagainya. Maka mereka menunggu-nunggu. Bahkan ada digambarkan ada yang berada di puncak bukit untuk melihat rombongan Rasulullah, ada yang memanjat pokok dan sebagainya untuk melihat akan ketibaan rombongan Rasulullah SAW. Dan apabila mereka terlihat, di mana ketika itu dinyatakan bahawa suasana waktu itu ialah ketika panas waktu siang, dan mereka ternanti-nantikan sehinggalah tiba salah seorang daripada Yahudi naik ke atas sebuah bukit di Madinah. Lalu dia terlihat Rasulullah dan para sahabat berjalan. Maka dia pun memanggil dengan suara yang tinggi, memanggil dan mengumpul orang ramai, memaklumkan bahawa Rasulullah telah tiba ke Madinah, seperti mana yang tercatat dalam kitab Zadul Ma'ad. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, setelah kita menyusuri perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, maka peristiwa hijrah ni merupakan satu peristiwa yang sangat penting untuk kita sentiasa mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. Dia bukan sekadar kita meraihkan sambutan Ma'al Hijrah ini setiap tahun tanpa kita mengambil iktibar, kerana peristiwa agung ini merupakan satu titik tolak perubahan yang sangat hebat. Bahkan sekarang ini, walaupun hijrah seperti mana perpindahan daripada Mekah ke Madinah itu tidak berlaku lagi, tetapi kita masih lagi dituntut melakukan perubahan diri, melakukan hijrah dalam diri kita supaya kita sentiasa menjadi umat yang terbaik. Jadi daripada peristiwa hijrah ini, maka saya dapat simpulkan ada lima pengajaran yang kita mungkin boleh ambil iktibar pada pagi ini. Yang pertama, kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah ini, apabila Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin yang berada bersama dengan Rasulullah ketika itu mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar melakukan hijrah, mereka tanpa bertangguh, tanpa mempertikaikan, tanpa mempersoalkan, mereka patuh pada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keimanan yang sangat hebat yang ada pada diri para sahabat. Mereka dapat sahaja satu arahan daripada Allah Subhanahu Taala, mereka akan ikut. Mereka dapat kalaulah ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan larangan, mereka akan patuh. Itu memang satu sikap. Nak dibandingkan kita ini dengan para sahabat sangat jauh bezanya. Kadang-kadang kita ada rasa inilah malaslah apa semua, tetapi para sahabat apabila satu arahan itu disuruh oleh Allah, maka mereka akan patuh. Okay. Jadi dalam peristiwa hijrah ni, apabila Allah perintahkan mereka berhijrah, jadi mereka terus ikut. Jadi ini bermakna bahawa Rasulullah dan para sahabat ketika itu bukannya melarikan diri daripada kaum musyrikin Mekah. Mereka bukan, kalau istilahnya, mereka bukan nak dianggap sebagai pelarian, kerana mereka bukan melarikan diri. Bahkan seandainya Allah tidak memerintahkan Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, mereka pasti akan terus tinggal di bumi Makkah. Yang kedua, kita kena melihat bahawa hijrah ini perlu dilakukan dalam kehidupan kita seharian. Kita kena mengetahui bahawa kita perlu berubah setiap masa. Sebab kita ni bukanlah manusia yang sempurna. Kita ni sentiasa melakukan kesilapan dan kesalahan. Mesti ada perubahan yang ke arah kebaikan yang kita lakukan. Dan sudah pastilah perubahan ini mestilah perubahan yang dibenarkan oleh syarak. Tak bolehlah kalau macam saya ni, saya nak berhijrah, akhirnya saya bertudung. Kenapa Ustaz Azam pakai tudung? Sebab Ustaz Azam berhijrah. Taklah. Berhijrah mestilah benda yang dibenarkan dalam syarak. Makna penghijrahan ke arah kebaikan itu adalah sangat dituntut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, untuk berhijrah, kita mesti memperbetulkan niat kita. Matlamat asal kita. Kita melakukan perkara tersebut kerana apa? Kalau kita letak kerana Allah Subhanahu Taala, insya-Allah, andai kata kita gagal, kita takkan kecewa. Tapi kalau kita letakkan sesuatu perubahan itu untuk mengharap balasan daripada orang lain, andai kata kita tidak dapat seperti mana yang kita hendak,
kita akan rasa kecewa. Jadi dalam peristiwa hijrah ini, kita diajar untuk memperbetulkan niat. Perbetulkan niat kita berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sudah pasti kalau dalam peristiwa hijrah ni kita lihat, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, pasti kita ada cabaran. Dan itu yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika dalam peristiwa hijrah ni, pelbagai ancaman, pelbagai kesukaran yang dilalui oleh mereka. Jadi oleh sebab itu kita juga kena sedar bahawa apabila kita ingin melakukan satu perubahan dalam diri kita, kita juga akan melalui cabaran dan halangan. Dan apabila kita berjaya menghadapi cabaran dan halangan tersebut, insya-Allah kita akan rasa satu kepuasan, iaitu ketenangan jiwa kerana kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi cabaran dan juga halangan tersebut. Okay, dan yang terakhirnya, setelah kita perbetulkan niat tadi dan kita mengetahui bahawa untuk berubah itu perlukan adanya cabaran, yang kelimanya, kita kena tahu bahawa untuk melakukan hijrah ataupun untuk melakukan perubahan dalam diri kita juga, kita memerlukan strategi. Kita ada perancangan. Atas sebab itu kalau kita lihat Rasulullah ketika dalam peristiwa hijrah, Rasulullah tidak terus pergi ke Madinah, tetapi Rasulullah telah mengikut jalan lain dan berada dalam Gua Sur selama 3 malam. Ini merupakan satu strategi. Dan banyak lagi sebenarnya dalam peristiwa tersebut, bagaimana Rasulullah telah memerintahkan ada seorang sahabat lagi untuk meninjau suasana di Mekah ketika itu, dengar adakah kabar angin yang menceritakan perancangan mereka untuk mencari Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah telah menggunakan penggembala kambing untuk menutup jejak kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ini semuanya melibatkan strategi. Dan akhirnya apabila Rasulullah telah tiba, dan sebelum peristiwa hijrah ni pun telah adanya strategi supaya penduduk Madinah bersedia akan kedatangan Rasulullah. Sebab itu kita lihat adanya perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Bahkan ketika Rasulullah telah sampai ke Madinah sekalipun, Rasulullah tetap melakukan strategi baginda, iaitu dengan membina Masjid Quba tadi yang pertama, dan seterusnya membina Masjid Nabawi di Madinah, dan seterusnya bersaudarakan golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Selain lagi, banyak lagi selepas itu apa agenda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, adalah pasti dia bersumberkan, berwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup setakat ini untuk kuliah duha kali ini. Jadi saya memohon ribuan kemaafan andai kata ada tersalah bicara, ada kata-kata saya yang mengguris perasaan, ataupun saya tersilap kata. Saya rasa cukup setakat ini sahaja. InsyaAllah jika ada rezeki kita bertemu lagi. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.